Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Abang Muaz Lia Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 25 Januari. Kerajaan Sarawak akan menubuhkan satu badan iaitu Invest Sarawak dan ia berperanan sebagai pemudah cara bagi komuniti perniagaan yang berminat untuk melabur di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata badan itu akan diselia oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Menjelas lanjut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu Invest Sarawak adalah merupakan pusat sehenti yang akan menyediakan akses mudah kepada komuniti perniagaan dengan prasyarat dan keperluan akan diselaraskan. Beliau menyatakan demikian semasa Majlis Penyampaian Sarawak Entrepreneur of the Year Award 2021 di Kuching. Dalam pada itu, beliau juga menambah usaha tersebut adalah untuk komuniti perniagaan kerana kerajaan negeri komited untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk pelabur melalui dasar dan inisiatif mesra perniagaan. Dalam perkembangan berkaitan, Sarawak berjaya menarik 12.7 bilion ringgit pelaburan dalam sektor pembuatan pada tahun 2020. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu ia merupakan antara pelaburan tertinggi di Malaysia meskipun berdepan dengan pandemik COVID-19. Jelas Dato' Amar Awang Tengah, dalam tempoh tersebut, 4 syarikat multinasional sedia ada di Samajaya terus mengembangkan operasi perniagaan mereka yang bernilai 6.3 bilion ringgit. Manakala syarikat multinasional di Samalaju pula menambah pelaburan sebanyak 1.3 bilion ringgit bagi mengembangkan perniagaan mereka. Dato' Amar Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan dan Pelaburan Antarabangsa menambah, dengan perkembangan itu ia jelas mencerminkan keyakinan pelabur terhadap kepimpinan negeri terutamanya dalam menguruskan wabak COVID-19 dan ekonomi. Beliau berkata demikian dalam Majlis Sarawak Entrepreneur of the Year Award 2021 di Kuching. Sementara itu, anugerah yang memasuki tahun ke-16 berkenaan turut mengiktiraf seramai 6 orang usahawan yang berkecimpung dalam pelbagai cabang industri di negeri ini. Peniaga dan peruncit di bahagian Seri Aman dan Betong diingatkan untuk tidak memanipulasi bekalan minyak masak paket dan pada masa sama pengguna dinasihat untuk membeli barangan tersebut mengikut keperluan. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPD NHCP Daerah Seri Aman Al-Rezamani Abdul Razak berkata setakat ini tidak ada laporan diterima berhubung kekurangan bekalan itu di Seri Aman dan Betong. Al-Rezamani memberitahu pengguna harus tahu bahawa penjual runcit hanya dibenar untuk mengenakan pembelian minyak masak dalam bungkusan 1 kilogram sebanyak 3 unit bagi setiap transaksi untuk setiap pelanggan. Ia telah berkuat kuasa Januari tahun lepas dan harga minyak masak bungkusan 1 kilogram ditetapkan pada RM2.50 seunit. Ujarnya, jika didapati berlaku kekurangan bekalan atau harga melebihi harga kawalan, pengguna perlu membuat laporan kepada pihak KPD NHCP untuk siasatan dan tindakan. Selain itu, tambahnya tindakan boleh diambil di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 serta Seksyen 11 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 jika didapati menjual melebihi harga kawalan. Sebab kita nak mengelakkan ada pengguna yang tidak bertanggungjawab, dia membeli dengan kuantiti yang banyak. Contoh dia beli melebihi 10 paket ataupun dia beli sekotak untuk tujuan perniagaan. Sebab kalau ikutkan minyak masak polybag ini hanyalah untuk isi rumah. Dia bukan untuk tujuan perniagaan. Sebab tu ada yang pihak yang memanipulasi benda inilah. Jelas Al-Rezamani lagi, setiap bulan bekalan minyak paket di Seri Aman dan Betong dianggarkan berjumlah 67 tan metrik melibatkan 3 pemborong. Beliau ditemui media selepas ditemu bual dalam rancangan radio Seri Aman FM di Seri Aman. Sambutan Tahun Baru Cina kini dibenarkan pada hari pertama dan kedua. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam prosedur operasi standard SOP yang dikemas kini semalam memaklumkan berbanding SOP sebelum ini menyatakan sambutan hanya pada hari pertama. Sambutan kini dibenarkan untuk 2 hari namun terhad untuk ahli keluarga sahaja. Aktiviti ziarah dalam kalangan ahli keluarga terdekat juga dibenarkan pada hari pertama dan kedua sahaja dengan kehadiran 50% kapasiti rumah selain penjarakan fizikal 1 meter.
Sambutan Cap Gomeh turut dibenarkan bersama ahli keluarga terdekat sahaja. Rumah terbuka anjuran individu, persatuan atau pertubuhan adalah tidak dibenarkan. Bagi aktiviti tarian singa pula dibenarkan tertakluk kepada SOP Protokol Pencegahan dan Kawalan COVID-19. Ia dibenarkan bermula 1 hingga 4 Februari dari pukul 6 pagi hingga 6 petang. Manakala untuk sambutan Cap Gomeh pada 15 Februari, aktiviti tarian singa dibenarkan dari pukul 6 pagi hingga 10 malam. Penganjuran Bazar Tahun Baru Cina turut dibenarkan dengan mematuhi SOP berkaitan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang dikemas kini pada 6 Januari 2022. Sementara itu, dalam kenyataan media harian berkaitan perkembangan kes COVID-19, JPBN memaklumkan Sarawak merekodkan 7 kes baharu positif semalam. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes di Sarawak meningkat kepada 2,552,709. Daerah Subis merekodkan 3 kes, Kuching 2 dan masing-masing 1 kes di Miri dan Sarike. Kesemua kes adalah dalam kategori 1 iaitu tiada gejala. Dalam pada itu, tiada kes kematian dan kluster baru direkodkan semalam di seluruh negeri. JPBN turut mendedahkan pihak Polis Diraja Malaysia telah mengeluarkan 10 kompaun dengan 5 kompaun dikeluarkan di Kuching, 3 di Miri dan 2 di Kota Semarahan atas kesalahan tidak memakai pelitup muka, tidak menjaga penjarakan fizikal, gagal mengimbas kod QR MySejahtera atau mencatat kehadiran sebelum memasuki permis, selain pemilik permis gagal mematuhi SOP yang ditetapkan. Semua Persatuan Sukan Sarawak akan dipanggil dalam masa terdekat bagi membincangkan persediaan atlet-atlet yang akan mewakili Sukan Malaysia SUKMA 2022. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, tindakan itu bagi mengenal pasti atlet yang layak mengisi 88 kekosongan atlet yang telah melepasi had umur dalam kejohanan terbabit. Jelasnya untuk jangka masa terdekat pihaknya akan menghantar atlet sedia ada dan yang telah disenaraikan dalam jadual pasukan untuk acara sukan tertentu. Mengulas lanjut, katanya penarikan diri atlet ekoran daripada melepasi had umur dan pelbagai lagi faktor lain sedikit sebanyak menjejaskan persiapan SUKMA 2022. Kontingen Sarawak namun ia dilihat membuka peluang kepada pelapis atlet berkelayakan. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis Penghargaan Perbadanan Sukan Sarawak dan Majlis Sukan Negeri Sarawak 2021 di Kuching. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Abdul Karim berharap agar agensi bertanggungjawab termasuk Jabatan Kerja Raya dan Perbadanan Sukan Sarawak mempercepat proses pembinaan pusat latihan dan pertandingan wushu Sarawak selepas tertangguh akibat pandemik COVID-19. Pusat sukan tersebut dijangka siap sepenuhnya dalam jangka masa 24 bulan. Beliau menambah pembinaan pusat baru untuk sukan itu sebagai tanda menghargai sukan wushu yang telah banyak menyumbang emas dalam kejohanan peringkat kebangsaan dan juga negara. Lebih 60 orang kanak-kanak daripada Rumah Amal Salvation Army Kuching Boys menerima sumbangan angpau dalam program amal sempena sambutan perayaan Tahun Baharu Cina di Kuching malam tadi. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah hadir menyempurnakan penyampaian sumbangan tersebut yang dianjurkan oleh 38 Yayasan Pencinta Amal. Berucap pada majlis itu, Datuk Seri Fatimah memberitahu badan bukan kerajaan seperti 38 Yayasan Pencinta Amal berperanan besar dalam membantu kerajaan negeri untuk menjamin kebajikan golongan yang memerlukan dalam komuniti. Jelasnya mereka yang kurang bernasib baik, terutamanya kanak-kanak yang berada di rumah-rumah amal, sentiasa memerlukan bantuan dari segi pakaian dan peralatan persekolahan. Selain itu, tambahnya program-program yang berlangsung seperti ini dengan pelbagai aktiviti dan hiburan dilihat mampu memberi kegembiraan kepada kanak-kanak terbabit, terutamanya setelah sekian lama berdepan dengan pandemik COVID-19. Datuk Seri Fatimah berharap program amal sebegini dapat diteruskan pada masa akan datang kerana ia dapat menceriakan kehidupan golongan yang memerlukan, lebih-lebih lagi menjelang sambutan perayaan Tahun Baru Cina tidak lama lagi. Turut hadir pada program tersebut ialah Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak Noriah Ahmad dan pengasas 38 Yayasan Pencinta Amal Datuk Seri Ho Kim Hee.
Pengamal media di kawasan utara Sarawak disuruh untuk terus bekerjasama dengan Majlis Bandaraya Miri MBM dalam menyampaikan maklumat dan agenda pembangunan kepada masyarakat. Datuk Bandar MBM Adam Yee Siu Sang memberitahu tahun ini pelbagai pelan pembangunan dijangka dilaksanakan oleh MBM ke arah memajukan lagi sosioekonomi penduduk di Miri selain memperkasa kemudahan awam termasuk di bawah Pelan Strategik 2021 hingga 2025. Adam Yee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Pujut memaklumkan antara fokus utama dalam pelan tersebut termasuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat Miri, melestari alam sekitar selain penambahbaikan dalam sistem pentadbiran dan penyampaian. Beliau menyatakan demikian semasa berucap merasmikan Majlis Penghargaan Media Anjuran MBM di Miri. Dalam majlis yang sama, Adam Yee juga menyeru agar pengamal media bersama-sama memainkan peranan, membantu memajukan Miri sekaligus menjadikan bandaraya itu sebagai tempat teratas dalam sistem penarafan bintang pihak berkuasa tempatan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Turut hadir pada majlis berkenaan ialah Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin dan Menteri Muda Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting. Sekian berita pagi Sarawak edisi Selasa 25 Januari. Terus patuhi SOP COVID-19 yang sahih hanya di RTM. Assalamualaikum dan salam hormat.